Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anak-anak pelajar semua sihat ke? Alhamdulillah. Siapa yang tak ada ini nampak macam kurang je orang ni. Syahira. Okey, sekejap lagi ketua kelas tolong bagi nama sebab saya nak buat kelas online dengan dia. Okey, jadi kamu semua hari ni ada siapa-siapa ada masalah tak? Pelajar-pelajar semua. Sihat semua. Tak ada masalah yang boleh mengganggu pembelajaran saya pada hari ini. Makan lagi. Tak apa-apa, cikgu ajar kejap je. Nanti bila dah habis kelas nanti semua boleh pergi makan dekat kafe HCT bawah. Tak apa-apa, nanti lang-lang je dia kata. Okey, okey, semua nampak apa yang cikgu present depan ni? Nampak? Okey, apa yang kamu nampak di depan ni? Apa? Simbol-simbol apa? Untuk semua ni, semua sekali. Simbol jalan raya. Okey, saya tulis sekejap Tak ada, cikgu tak ada bajet. Okey, yang simbol mula-mula tu apa? Filat, pandai. Itulah filat kawan-kawan. Dia tak filat kan ni? Gambar kedua tu? Dilarang belok. Dilarang ke kanan. Bahasa tu jaga sikit. Ke kanan. Okey lah, nampak semua dah faham lah tentang simbol-simbol jalan raya. Nombor 3 tu dia macam naik atas, turun bukit. Jalan tu macam tempat tinggi lah. Dia rider. Dia rider. Sorry. Sebab cikgu ni lesen terbang dulu. Kiranya cikgu lesen terbang, jadi kamu lebih arif lah tentang simbol-simbol jalan raya ni. Tapi bukan cikgu nak ajar benda ni pada hari ni sebenarnya. Bukan nak ajar simbol jalan raya, yang tu kena pergi ambil kelas lesen. Okay, cikgu sebenarnya nak ajar tentang Geometric Dimension and Tolerance pada hari ini. Mesti kamu semua pernah jumpa tak? Pernah jumpa nama Geometric Dimension and Tolerance ni? Tak pernah. Okey, jadi cikgu mendalami satu persatu. So, next slide. Terima kasih. Okey, hasil pembelajaran pada hari ini, cikgu harap semua pelajar dapat Okey, cikgu harap semua pelajar dapat menafsirkan masuk GDNT dalam lukisan kejuruteraan berdasarkan pada standard industri pemesanan. Okey, yang kedua, pelajar juga akan dapat membandingkan perbezaan 14 simbol GDNT dalam lukisan kejuruteraan pemesanan berdasarkan pada standard industri pemesanan. Boleh tak pelajar-pelajar semua? Dan bersedia tak untuk mencapai CLO 2 ni? 2 je pelajar, 2 je. Okey? Boleh? Terima kasih. Okey, next slide. Boleh tekan. Okey, maaflah cikgu ni jenis buta IT sikit, okey. Benda-benda ni cikgu tak pernah jumpa lah dulu. Okey, cikgu akan masuk set pertama, iaitu definisi GDNT. Definisi GDNT, okey. Okey, pelajar, saya tanya pelajar-pelajar secara apa? Secara pengetahuan, macam pendapat semua tentang apa yang semua faham tentang definisi GDNT. Ada tak siapa nak bagi pendapat? Iaitu Geometric Dimension and Tolerance. Siapa boleh bagi apa definisi dia? Tak ada siapa nak bagi? Mana kerik-kerik lah ke kelas cikgu ni? Tidur lah ke? Kena suruh cikgu atas lah ke? Baru aktif. Okey, saudara Alif, boleh bagi pendapat untuk definisi ni? Apa yang kamu faham sebelum saya masuk mendalam sikit?
Ada dah tu, ada sikit. Saudara Hairi apa? Oh, pandai Hairi tu. Yang tu ada dalam definisi saya lagi. Jadi saya akan terangkan lanjut lah. Okey, kita masuk satu-satu persatu. Okey, definisi menurut John R. Walker. Boleh sebut John R. Walker. John R. Walker. Okey, iaitu dia mengatakan bahawasanya GDNT adalah sebuah bahasa. Sebuah bahasa yang digunakan dalam industri permesenan. Okey, sebagai medan komunikasi antara lukisan pencitraan dengan mekanika atau mesin. Okey, macam kita manusia atau antara kita sahabat-sahabat atau family kita, Okey, antara kita ni kita menggunakan medan apa untuk berkomunikasi? WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi melalui mesin ni dia tak boleh guna benda tu, dia tak boleh guna WhatsApp. Jadi berkata tolong buat bahan tu bentuk bulat pada hujung. Dia tak boleh cakap dalam WhatsApp. Nanti tak faham. Nanti operator tak faham. Jadi NT ni lah membantu untuk memberi komunikasi antara mesin dengan lukisan pencitraan tu. Gitu. Jadi itulah definisi pertama dia. Definisi kedua dia adalah kaedah untuk menentukan bentuk bahan kerja atau produk pengeluaran melalui lukisan pencitraan. Okey, GDNT juga adalah sebuah kaedah di mana digunakan untuk menentukan bentuk bahan kerja kita. Sebab dalam GDNT ni ada belakang nak bentuk ataupun nak line, nak bentuk angle, bentuk bujur, bentuk petak, situ ada belakang dalam GDNT tu. Okey, nombor 3. Tekan. Okey, nombor 3 adalah GDNT ni terdiri daripada simbol yang jelas, peraturan, definisi dan convention digunakan pada lukisan pencitraan untuk menerangkan dengan tepat bagi setiap bahagian. Okey, nombor 4 ialah GDNT ialah bahasa matematik yang boleh digunakan untuk menerangkan saiz, bentuk, orientasi dan lokasi ciri bahagian. Itu saja definisi bagi GDNT. Ada siapa-siapa tak faham tak tentang definisi nombor 3 dan nombor 4 ni? Boleh tanya cikgu. Allah. Faham belaka ke? Nombor 3 dan nombor 4 ni? Kalau tak faham boleh tanya ni. Macam apa itu convention, apa itu definisi, orientasi tu. Orientasi tu apa tahu? Orientasi tu apa? Tak tahu? Tak nak? Tak jawab lah ke? Topik berat ni, topik berat lah ke? Topik berat je ke? Okey, tak apa-apa. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lah tentang definisi. Sebab mungkin tak nampak belaka kot. Sebab tak nampak kan bentuk GDNT tu macam mana. Jadi kita akan pergi ke next kelas lah. Sebab next kelas, kelas ni sebenarnya banyak amali. Kita harus belajar amali. Tapi cikgu ajar secara dia nampak gambaran dulu baru kita boleh masuk ke kelas amali. Betul tak? Okey, jadi kita pergi ke, sebelum kita pergi ke sen urung 2 iaitu tak jadi pula. Okey, iaitu simbol GDNT. Cikgu nak selitkan sikit lah. Kita buat perbualan nampak lemah atas kelas kita hari ni. Jadi cikgu rasa nak berborak atau berbual dengan pelajar-pelajar cikgu yang cikgu kasihi semua ni. Cikgu nak tanya lah. Cikgu selalu berfikir lah, malam-malam cikgu fikir tentang pelajar-pelajar cikgu ni. Okey, cikgu fikir bagaimana kalau macam contoh dia orang mengalami masalah dalam family, masalah dari segi kewangan ke, sosial ke, ataupun perpecahan rumah tangga lah dalam family dia orang. Apakah cara yang pelajar boleh buat lah, sekiranya boleh bantu keluarga dia untuk memperbaiki keadaan dalam family dia. Boleh tak siapa-siapa pelajar-pelajar cikgu yang cantik-cantik, yang handsome-handsome, yang baik-baik kan, boleh bagi pendapat bagaimana cara semua menyelesaikan masalah dari keluarga. Cikgu nak tahu lah. Boleh tak? Muhammad Alif apa? Muhammad Alif lah. Nur Alif Nani apa?
terima kasih Alif. Terima kasih Nur Alif Najmi. Okey, nampaknya macam sahabat kita itu Nur Alif Najmi ni adalah seorang anak yang rajin lah. Sebab dia untuk bantu keluarga dia tu, dia just buat kerja lah. Dia buat kerja, dia tolong bantu family dia. Dia tak kira dia penat ke tak penat ke, tapi dia tetap membantu lah family dia. Tapi kalau bekerja juga kan. Jangan macam pelajaran tu jangan tinggalkan lah gitu Okey, cikgu ingin kongsikan lah satu doa di mana pelajar-pelajar semua boleh amalkan lah apabila berlaku masalah ke, berlaku kesusahan lah dalam diri ni. Ia boleh amalkan doa ni. Pelajar-pelajar semua nak dengar ke? Macam lemah ni pelajar-pelajar ni boleh. Aina je. Okey, doa yang boleh kamu semua pelajar-pelajar semua amalkan untuk membantu memudahkan urusan semua adalah yang cikgu selalu amal lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak tangan semua. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamin bi khair. Amin ya rabbal alamin. Dia pendek. Doa tu pendek, boleh ingat kan? Ingatlah dia. Ingat tak? Cikgu ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamin bil khair. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajar-pelajar semua boleh amalkan doa tu. Macam nak jawab exam tu boleh bantu ke Okey Maksud dia ya Allah. Tapi maksud tepat tak, tapi dia bermaksud lebih kurang gini. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan aku. Okey, dan selesaikanlah segala urusan ini dengan keadaan yang baik. Itulah maksud dia So, okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan masuk ke LO kedua kita, iaitu simbol GDNT. Okey, simbol GDNT ni terdapat 5 jenis, 5 type dalam industri permesinan ini, iaitu yang pertama form Okey, yang kedua profile, ketiga orientation, dan keempat location, dan terakhir ialah run out. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu, tapi dia bukan secara mendalam lah, sebab untuk belajar memahami dan untuk mempraktikkan benda ni kita harus masuk ke kelas amali lah. Jadi hari ni cikgu just macam LO kita, iaitu membezakan. Jadi membezakan, saya harap pelajar dapat membezakan lah antara simbol-simbol terdapat ni. Okey? Boleh tak belajar? Boleh. Kenapa belajar dapat mengantuk ke? Ngantuk ke? Okey. Lapar? Nak cendol? Nak. Okey. Form yang pertama ni adalah form, iaitu bentuk. Okey, jadi tiga ni adalah simbol bagi bentuk lah. Kita bagi lukisan kenderaan tu nak menerangkan tentang bentuk-bentuk keadaan bahan kerja kita tu. Okey, yang pertama ialah apabila pelajar-pelajar bertemu dengan bentuk yang straight macam line satu line gitu, iaitu ialah straightness, di mana dia nak menerangkan bahawasanya produk kita tu berbentuk straight. Nampak situ belajar-belajar? Nampak belajar-belajar? Nampak, terima kasih. Nombor dua ialah flatness. Flatness ni adalah di mana bentuk bahan kerja kita adalah bentuk rata, permukaan yang rata. Flatness ni selalu kita jumpa dalam bahan kerja menggunakan mesin. CNC apa? Grinding. Marah ni. Okey. Okey, ketiga ialah circularity. Okey, circularity ni adalah berbentuk bulat lah, kan? Nampak? Simbol dia pun bentuk bulat. Okey, so selalunya kita jumpa simbol ni dalam mesin apa? Agak-agak. Leg. Betul, leg. Okey, tapi untuk menerangkan lebih lanjut lah, betul macam mana simbol tu, keadaan dia duduk kat mana tu, nanti kita akan masuk topik yang lain. Macam mana kita nak menulis GDNT. Topik ni kita just menerangkan biar pelajar nampak je perbezaan dia. Okey? Jangan risau, nampak muka risau je lah ke?
Cikgu pula macam kenapa lo jadi cikgu macam tak ceria ni? Alright. Alright. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Benda ni pun nak rosak. Profile. Okey, seterusnya profile, iaitu profile ni macam dia selalu digunakan pada mesin larik atau led. Di mana profile ni contohnya, sekejap saya beri contoh. Okey, contoh ni bahan kerja kita, okey? Bahan kerja led kita. Nampak tak semua? Macam tak ada orang lain saya cakap seorang depan. Nampak kan? Nampak. Ni contoh mesin bahan kerja untuk mesin led kita, okey? Besi silinder rod. Jadi apabila line profile itu adalah digunakan untuk bahan kerja di hujung ni, dia macam straight je. Dia tak ada lengkung kan? Macam contoh macam ni. Nampak dia straight. Dia macam kalau ada line profile dalam lukisan kita tu, dia bermakna lukisan kita, bahan kerja kita akan jadi straight. Faham tak? Jadi bentuk line. Manakala bagi surface profile pula, dia akan berbentuk macam globe gitu. Macam ada oval. Macam curve, ada curve. Dia nak menerangkan tu lah antara dua ni. Itu adalah profile. Faham tak? Faham, okey. Okey, next slide ni. Okey, orientation. Siapa faham tentang orientation? Apa itu orientation? Dalam bahasa lain? Orientasi ni adalah dia kata sebagai pergerakan meja kerja kita lah. Nampak? Kau semua mesti pernah masuk bengkel kan? So macam yang pertama tu adalah angularity. Angularity ni di mana bentuk kita adalah bersudut. Kira pergerakan mesin kita tu adalah bersudut. Faham tak? Pergerakan mesin kita tu bentuk bersudut lah. Contoh kita nak set sudut 80 ke sudut 45 ke, dia akan ada angularity ni, dia akan bagi pula tepi dia berapa sudut kita nak. Okey, yang kedua adalah perpendicularity. Dia macam contoh ni lah, mata alat kita kan. Ni bahan kerja kita, dia akan masuk ke depan ini. Manakala parallelism pula, dia akan masuk, dia sama dengan perpendicularity ni, tapi dia just masuk daripada kiri ke kanan. Faham tak? Dia bukan masuk ke dalam, dia masuk kiri ke kanan. Macam contoh kita buat larik lah, larik. So kita guna yang parallelism. Tapi benda ni saya nak pelajar biar boleh beza je antara tiga ni. Antara 14 tu boleh bezakan simbol-simbol. Dan untuk menggunakannya, saya akan terangkan lebih lanjut lah macam mana nak guna simbol-simbol ni. Gitu. Okay, next slide. Location. Okay, location ni adalah apa bahasa Melayu? Betul. Yang pertama adalah simbol position. Di mana apabila ada simbol ni, dia nak menentukan posisi mana kita nak buat nak pemotongan tu. Posisi mana? Contohnya selalu jumpa ni letak macam drill. Kita nak drill lubang kan. Selalu kan dia tunjuk kan nak drill. Pernah tengok tak? Lukisan. Dia kan ada contoh lah ni saya lukis, saya bagi contoh. Sorry. Terima kasih Alik kerana suruh saya lukis. Okey, contoh. Contoh gini, selalunya kita jumpa dekat mesin grinding ke gitu kan. Pernah nampak macam lukisan ni? Pernah nampak? Ni macam gegah, macam simple lukisan kan. Jadi kita nak buat lubang sini, jadi dia akan dalam lukisan pergerakan tu dia akan menanda ni lah GDNT sebenarnya. Dia dah tanda dah kat mana kita nak tebuk, gitu. So yang kedua adalah concentricity. Yang ni kita selalu jumpa dalam mesin lathe. Di mana dia bahan kerja kita dia macam gini. Kiranya dia nak tanda rasanya kawasan ini. Kau tak nampak? Nampak? Kawasan ini adalah concentricity. Dia mana? Macam gini lah tengok. Ini adalah kawasan yang ada benda ni lah. Kira bila ada tanda ni, kita
kena buat bentuk macam ni lah. Gitu lah, itu masuk simbol tu. Macam simetri pula. Simetri dia just, bahagian gigi kita dia just tarik macam ni. Sama. Antara gitu. Tu titik tengah. Dia sama je. Okey? Nampak situ pelajar? Okey, seterusnya alhamdulillah. Run out iaitu pergerakan mesin lah. Secara macam mana? Run out pertama ialah circular run out. Circular run out ni selalu kita jumpa dalam mesin. Betul, Alik. Alik ni ada lagi tak mesin? Oh, tak ada. Tak ada hadiah. Sorry. Okey, yang kedua adalah total run out. Total run out ni selalunya kita jumpa kat mesin apa? Betul. Kisah milling. Milling ataupun drilling ada. Total run out ni macam dia makan semua lah. Kan milling kan dia style makan semua. Pasal tak kalau kita buat mesin drilling macam tu kan? Mesin drilling kan? Kan dia makan semua. Makan semua. Macam kalau mesin leg ni kan? Okey, kalau mesin leg ni dia circular. Dia macam secara perputaran. Macam kalau ni total. Kalau milli total lah. So benda ni yang kita ajar yang ada dalam GDNT, simu-simu ni dia macam nak menerangkan lah kepada pelajar-pelajar, kepada kita operator ni, macam mana kita nak buat apa. Nanti kalau tak ada benda ni kita tak tahu nak buat apa. Tahu tak? Nak memotong dengan cara mana, kita tengok gambar je tapi. Tahu tak? Kalau gambar, just petak je. Lepas tu nak buat apa? Kan? So melalui simu-simu ni lah dia nak terangkan pada kita. Gitu pelajar-pelajar sekolah. Okey. Jadi itulah 14 simbol yang cikgu terangkan lah untuk pelajar-pelajar harap boleh membezakan lah benda tu Boleh tak belajar? Boleh. Jawab pelajar. Semangat sikit. Semangat sikit belajar. Boleh lah jalankan? Yang ini kelas hari ini untuk membezakan saja. Macam untuk mendalami lagi, cikgu akan terangkan dalam kelas amal cikgu lah. Sebab benda ni kita kena mendalami secara praktikal sebenarnya. Ni just macam bila pelajar nampak simu-simu ni, pelajar dah dapat bezakan dah. Dah dapat terdedah dah. Dah dapat dibezakan lah apa kan. Gitu. Jadi dah habis lah topik cikgu pada hari ini. Cikgu nak buat satu rumusan. Cikgu sendiri buat rumusan sebab masa mudah ni lah. Okey, cikgu nampak kamu semua nampak macam tak ada semangat sebab subjek ni mungkin susah tu. Apa cikgu dapat rumusan lah. Lepas tu cikgu harap kamu semua faham faham betul ke tak Faham ke? Sekejap, kalau faham cikgu nak tanya soalan sikit. Sikit je. Sebab macam lemah lah ke tau. Saya pelik berapa lemah ni untuk makan nasi ke apa. Selalunya aktif. Okey. Terkejut Okey, kalau simbol macam ni apa? Betul, straightness. Straightness. Kalau gini. Adi ya? Kalau macam ni? Pandai. Nampak cikgu tercapai juga Belajar boleh beza tu. Alhamdulillah kelas cikgu. Okey, rumusan cikgu maksudnya kelas cikgu hari ni tercapai juga lah. Gembira lah cikgu lah. Cikgu tersenyum tersenyum gembira hari ni. Macam ni dik, tak apa-apa. Cikgu belanja futsal pada minggu ni kan. Kita keleng-keleng cikgu. Okey, cikgu sebagai penutupnya cikgu nak bagi kerja sekolah lah kepada pelajar semua. Tolong, boleh tak cikgu bagi kerja sekolah? Kerja rumah? Kerja sekolah pula, kerja rumah. Iaitu pelajar-pelajar semua diminta untuk membuat satu infografik yang ada definisi dan simbol-simbol lah. Infografik yang paling cantik atau paling menyelah, cikgu akan bagi hadiah yang lumayan, bukan biasa tapi. Lepas tu sampai di situ saja kelas cikgu pada hari ini. Sebelum tu kita tak habis lagi. Siapa-siapa macam nak tahu lebih lanjut tentang GDNT ni, boleh WhatsApp cikgu lah lepas kelas. Sebab cikgu ada buku tebal ni, buku dia. Tebal ni, kalau siapa berminat untuk baca membacakan amalan apa? Membaca amalan apa belajar-belajar?
Mulia. Jadi siapa-siapa yang nak baca buku tu, minat cikgu tak ada? Ada orang tak minat cikgu? Tak ada. Okey, okey, sampai di situ saja kepada cikgu dari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih syukran. Beri kita lepas kita nak komen sikit. Okey, secara keseluruhannya memang mengikut dia punya sequencing lah. Saya